yang ni saya lupa record. Record lupa. Okay. Record. Okay. Okay. ND linear ataupun tidak? Tidaklah sebab ada y kuasa 2, ada y kuasa 3. Jadi dia bukan linearity. Okay, now 1A. Degree berapa? Degree berapa? Order berapa? 1A. Order first. Order? First. First order. First Degree? order. First. Degree pun first. Okay. Aku letak 8. Betul. Apa dia? Okay, for B? Mana? Order. First order. Degree? 1. First juga. Okay, good. Okay. C? Second order. C, yes, second order. Sebab dia punya, the highest order is second order. And degree? 1. Yes, degree 1. And D? First order. First order. Degree? 1. 3. First juga. Okay? First juga. First juga. Degree pun first. Okay. Kita pergi pada soalan 2A. If y equal to a sin x tambah b cos x, show that d square y over dx square plus y equal to 0. Okay, macam mana nak show? Kita kena buktikan bahawa ini adalah sama dengan kosong. Macam mana? Okay, cuba buat. Okay, cuba buat. Okay. Degree 1. Order first. Adakah ada linear? Okay, macam mana tu? Okay. Jadi sekarang tengok pada 2A, differential equation ni sampai second order kan? So you need to dapatkan dia first order dahulu. Dapatkan dahulu first order y prime. Dapatkan pula second order y double prime. Okay, cuba buat. So y prime, bezakan a sin x. Bezakan a sin x apa? A cos x. Yes. A cos X. x. Okay. Minus b. Minus b sin x. Yes. Sin x. Okay, y double prime? Sin. Kan? Minus? Yes. Minus a sin Sin x. X. Okay. Plus. Minus Negative. Mana boleh plus? Minus b cos x. Yes. B cos. Okay. So masukkan y double prime ke atas fungsi ni. So kita masukkan
second order minus A sin X tolak B cos X. Okay. Tolak B cos X. Tambah Y. Y adalah A sin X tambah B cos X. Okay. Tambah B cos X. Okay, so kita boleh cancel out A sin dengan A sin, cos and cos. So you get 0. So untuk B dengan C ni pun buat sendiri sebab ni tutorial kan. So buat sendiri tutorial. Okey So B doktor. and C ni buat sendiri, okay. Itu juga dengan soalan 3, 3A and 3B pun you need to verify that Y equal to AX square tambah BX is solution ni. Jadi buktikan bahawa ini adalah solution. Jadi bezakan kali kalau soalan ni, soalan 3A, bezakan kali kedua, bezakan kali pertama, dapat sama jawapan in left and right sama. So dia adalah samaan lah untuk differential equation ni. Okay, for 3B, Y equal to X plus A over X. Is the solution, so you need to differentiate to the first order, okay, and then after insert the first order from Y equal to X plus A over X and then the both side means the left and right side give the same value, so that is that show that Y tu adalah solution lah. Okay. Itu juga dengan 4. Okay, 4 ni jangan buat lagi. 4A and 4B jangan buat lagi. Okay. So you buat soalan nombor 2 dan 3 tu buat. Okay, kita kembali kepada separable equation. Okay. Okay, nampak tak ni separable equation? Nampak? Okay. So macam mana nak gunakan kaedah separable ni? This type of equation usually in the form dy dx equal to fx gy. Actually differential equation selalunya dalam keadaan macam ni lah, dy dx sama dengan fx gy. Maksudnya ada fungsi variable dia adalah x, ada fungsi variable dia adalah y. Jadi kita nak menggunakan separable methods, we want to be equation macam ni. Dy dx sama dengan fx bahagi gy. Kita nak jadikan macam ni. Okay. Sometimes maksudnya sometimes dy dx dalam bentuk fungsi x dengan fungsi variable y sama ada darab ataupun bahagi Maksudnya kalau kita nampak ada contohnya x y ataupun x ln y ataupun x square sin y. Nampak tak? Ya. Jadi ada variable x, ada variable y ataupun dalam keadaan macam ni. Dy dx sama dengan sin x over ln y. Sin cos x over y. Macam tu. So macam mana nak solve? How to solve separable equation? This type of equation can be solved by separation x with dx and y with dy. Maksudnya when separation x and y, make sure the y term must be at the left hand side. Make sure that the y term must be at the sebelah kiri left hand side. Okay, solve example 1. Dy dx equal to 2x over y plus 1. So sekarang ni the first step is, okay, awak nampak apa awak nampak di sini?
Yang di atas, the upper side is function of what? X. Yes, function of x, 2x kan? Jadi function of x. The lower side, function of what? Y. Y. Fy lah ataupun gy. Ya, jadi di sini kita tak nak macam ni. Jadi kita kena separatekan di mana term of y, dia cakap apa? Term of y kita letakkan in the left hand side. Jadi y plus 1 ni lah letakkan sebelah kiri. Kenapa kita letak semuanya? Kenapa kita tak letak y saja? Kenapa? Why? Why we just we separate, maksudnya we separate y plus 1 together. Maksudnya kita ubah ke y plus 1 together. Kita rearrange y plus 1 together. Bukan hanya y. Kenapa bukan y saja? Because one equation. Yes, y plus 1 is one function. Tak boleh nak separate. Yeah, it's one function. Good. So y plus 1 dy jadi 2x dx. Jadi kita separatekan macam ni. Maksud dengan kata lain, in the left hand side just variable of y. Ada tak variable x dekat sini? No. Tak ada ya, just variable y. Okay. Dan in the right hand side just variable x. So bila in the left hand side just in a variable y and in the right hand side just in variable x, so awak dah melakukan a good separation. Dah lakukan separation yang betul lah. Okay. After that, bila dah dapat variable ikut kelasnya, ikut side dia yang betul, sebelah kiri adalah y, sebelah kanan adalah the variable of x. So we integrate. Just 2 step. Separate dan seterusnya kita integrate. So lepas integrate ni just what? We recall back what you learn in calculus 1. Takkan saya nak tunjukkan kan? Pengamiran biasa je ni kan? Kalau student FTK maybe ya. Tapi kalau you all student mathematics, suppose that you know how to integrate. Okay? Saya tak akan ajar macam mana nak integrate sebab that is not my job because I just teach subject first order, subject differential equation BWA 20303, bukannya BWA 10303 calculus 1 bukan. Jadi tu kerja awak lah macam mana nak kamilkan. Boleh? So kamilkan dapat macam ni. Boleh So kamilkan y dapat y kuasa 2/2 tambah kamilkan 1 dapat apa kelas? Y. Y, yes. Equal to kamilkan 2x dapat X square. yes, 2x square over 2. Jadi cancel out the 2 upper and lower, so x square. And don't forget to put c. Don't forget to put c. Sebab apa? Sebab ini adalah pengamiran undefinite. Undefinite what? Calculus 1, what is this? Ini adalah Indefinite. yes, Indefinite. undefinite integration. So tak ada limit, tak ada had dia kan. So bila tak ada bond limits dia, tak ada had dia. So you need to put, suppose that you need to put C in the left hand side and the right hand side, betul tak? Sebab kedua-duanya adalah pengamiran undefinite integration. Kalau definite, ya tak payah ada C sebab kita ada boundary limit kat situ. But undefinite you need to put C. Tapi kenapa just bubuh satu saja? Sebab C is nilai yang kita tak tahu maksudnya just a common constant. Jadi kita letak C dekat sebelah kiri, sebelah kanan pun kita letak C. Kalau kita combine C, contohnya di sebelah kiri kita letak C1 lah. Sebelah kanan pun kita letak C2 lah. Maksudnya kita cakap sebelah kiri value sekian. Sebelah kanan adalah value sekian. So C1 and C2. So when we combine dua benda yang kita tak tahu, so we can simplify that plus C lah.
plus C. Okay? Faham tak? Sebelah kiri kita C1, sebelah kanan C2. So combinekan C1 and C2, kita akan dapat C. Sebab kedua-duanya kita tak tahu. So just letak sekali saja plus C. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Okay. Okay, pergi pada example 2. Example 2, find the solution for dy dx equal to 2y sin x. Jadi sekarang tengok kalau yang tadi sebelah example 1 apa? Sebelah example 1 atas the upper is function of x. Lower is function of y. Tetapi example 2 ada the right hand side is ada function y, ada function x. Kan? Maksudnya fy darab gx macam tu. Okay? So kita nak separate. Kita tak nak macam ni. Kita nak separate. Jadi apa? Suppose that variable y, term of y must put in left hand side. Rearrange y tu supaya dia jadi in the left hand side. Okay? Sebab apa? Sebab dy dy dekat sebelah kiri. So kita kena rearrange ikut kumpulan lah. In the left hand side is the group of y. In the right hand side the group of x. Jadi dia jadi dy over 2y. Kenapa over 2y? Sebab sini adalah darab kan? Sebelah kanan adalah darab. So bila kita tukarkan dia, kita rearrange, darab tu dia jadi bahagi. Faham tak? Setakat ni faham tak? Faham. Okay, good. Faham. Yes. Okay, good. Okay, dan sin x ni kita kekalkan. We stay the sin x. Sebab apa? Sebab dia adalah kumpulan yang betul, the right group, iaitu variable x. Hanya dx lah kita letak to the right hand side. Okay, so bila kita dah separate, yes, the left hand side in a right group iaitu just variable y. Ada tak variable x di sebelah kiri? Tak ada. Okay, di sebelah kanan pula just variable x, maksudnya in the right group lah. Just a variable x. Ada tak variable y di sebelah kanan? Tak ada. So bila dah separate ikut group masing-masing, baru pergi kepada step 2, integrate. So integrate ni lah yang we call back what you learn in calculus 1. Ya. Sebenarnya subjek ni macam saya cakap, subjek ni hanya kita belajar method. Okay, method contohnya sekarang ni kita belajar method apa? Separable. Di dalam method ada apa? Ada step dia. First step apa? Second step apa? So subjek differential equation ni just kita belajar method aja. Objektif ni kita belajar method. Dan di dalam method ada step 1, step 2, step 3. Contohnya macam awak nak buat awak nak makan telur. Ya. Okey, kaedah awak nak makan telur tu apa? Kaedahnya adalah we boil the egg kan. Kita nak rebus telur tu. Ada lagi kaedah lain. Untuk kita makan telur tu kita boleh goreng. Betul tak? Kita boleh goreng. Goreng pun ada banyak lagi kaedah. Kita boleh buat omelette, kita boleh buat telur dadah. Okey. Macam-macam. So kalau saya nak buat kaedah merebus telur rebus, so I just open, kaedahnya adalah merebus telur, boil the egg. So apa step-step dia? Kaedah merebus telur tu apa step dia? Kita isi air dalam periuk. Step kedua, kita panaskan air. Step ketiga, kita isi telur dalam air. Lepas tu step keempat biar menggelegak. Step kelima, okay, kita basuhkan telur tu dengan air yang sejuk.
Step ke-6 kita kupas telur. So step-step dia. Jadi sekarang ni begitulah apa yang kita belajar dalam differential equation. Kita belajar method saja. Dan di dalam method tersebut ada step-step dia. Macam contohnya separable method. First step kita separate ikut kumpulan. Second step bila kita dah separate ikut kumpulan kita integrate the both side. How to integrate it? That is not my job. That is your job. You need to call back what you learn in Maths 1. How to integrate it. So macam contohnya untuk example 2, nak kamilkan 1/2 ni constant. So kita boleh keluarkan 1/2. So integrate 1/y saja. So integrate 1/y berapa? Ln y. Ingat balik? Integrate 1/y apa? Ln y. Dan integrate sin. Sebelah kanan adalah sin x dx. So integrate sin x apa? Macam mana nak integrate sin x? Kamilkan sin x adalah negative cos x. And don't forget to put c. Sebab ini adalah undefinite. The second step is integrate in indefinite integration. So put c. Okay. So my student actually saya biarkan je student tinggalkan jawapan macam ni pun okay. Tapi actually you are mathematical student. So you need to show you punya professional lah matematik. Awak bukannya student engineering, awak student matematik. So kalau student matematik biarlah kita dapatkan sampai y. So macam mana kita dapatkan sampai y? Macam mana kita dapatkan sampai y? Sebab ini fungsi ni boleh. Kalau student FTK saya okey je dapatkan jawapan macam ni. Okey saja sebab daripada differential equation kita dapat function. Function kan? Tapi function tak berapa cantik. Sebab apa tak berapa cantik? Sebab apa yang awak belajar dulu, function apa? Y sama dengan something kan? Betul tak? Yang awak belajar sebelum ni, y is something. Bukannya ln y is something. Ya betul ln y is something. But kita biasa dengan y is something. So bila y is something, baru kita differentiatekan ke? Betul tak? Baru kita dapatkan limit ke? So start with y is something. So jadi awak sudah matematik, awak kena jadikan sampai y is something. So macam mana dapatkan y is something? So kita tak nak ada ln ni, tak cantik. So kita pindahkan dulu 1/2 di sebelah kanan. So 1/2 bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi darab 2 lah. Minus 2 cos x tambah 2c. Kemudian ln ni kita eksponenkan kedua-dua belah. Kenapa kita eksponenkan kedua-dua belah? Sebab kita nak eksponenkan ln ni saja. Supaya kita tak nak ada ln. To eliminate the ln, kita eksponen. So bila eksponen with ln, kita akan dapat y. Tetapi bila kita eksponenkan sebelah kiri, kita kena eksponenkan sebelah kanan juga. Barulah balance. Kan? Ini pun dah belajar kan dulu kan dalam matriculation, dalam STPM, dah belajar dah. Calculus pun dah belajar banyak kali benda ni. So eksponenkan kedua-dua belah. So bila in the left hand side eksponen bertemu ln, kita akan dapat y. Dan sebelah kiri eksponen kuasa minus 2 cos x. Bila sini tambahkan eksponen. So bila eksponen kat sini, you all nampak tak cursor saya ni? Nampak Eksponen dekat minus 2 cos x tambah. So bila tambah ni kita boleh jadikan sebagai eksponen minus cos x darab eksponen 2c kan? Ni konsep dia macam ni lah. Maksudnya macam contohnya E kuasa. Okey, kalau ini saya nak awak macam kalau awak type awak punya assignment ke apa kalau menggunakan equation. Okey, kalau menggunakan equation, make sure you all sudah matematik jangan guna simbol ni, tak cantik Guna simbol ni tak cantik. Student matematik sampai PSM pun masih guna simbol-simbol ni. Tak cantik ni. Awak sudah matematik sepatutnya awak dah explore dah. Pergi pada ni objek.
Pergi pada objek, pergi kepada ni Microsoft Equation ni double click. Baru cantik kat sini. Okay. Jangan malukan student maths Okay, exponent. Okay. A plus B. Ni sebenarnya benda asasnya, index saja equal to exponent. Maksudnya apa? A tambah exponent B. Ya? Okay, dah klik kat luar. Kan cantik ni? Awak jangan buat simbol. Simbol ni tak cantik. Type guna simbol, saya memang potong markah. Okay? Okay, kelas? Kelas? Okay. So, okay. Jadi sekarang ni EB ni inilah E2C. Jadi C ni kita tak tahu. Bila tak tahu, darab dengan 2 darab benda tak tahu, so tak tahulah kan. Tak tahu, eksponen kan pun tak tahu. So you just assume A je lah. Jadi A darab A depan, A darab dengan E minus 2 cos X. So dapatlah macam ni. Barulah cantik. Y sama dengan something. Kan? So yang ini Y sama dengan something ni pula nanti kalau kita nak extend lagi kerja kita, kalau katakan integrate the equation ni, baru awak integrate ke ataupun awak beza ke, so on lah. Tapi the separable method step dia sampai sini saja, integrate saja sampai yang ketiga ni. Tapi you are student mathematics, you need to show your professionalism of mathematician. So you need to show until Y Y sama dengan something. Sebab Y ni adalah kita punya result. That means kita punya output. You all belajar statistik and probability 2 kan? Statistik and probability 1, statistik and probability 2. Awak dah biasa untuk dapatkan result daripada data. So data tu adalah inputnya data X, nilai X. Y is the result, the output. So I want your answer like this dalam bentuk macam ni. Okay, dalam bentuk macam ni jangan dalam bentuk sampai 3 ni saja. Hello? Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Okay. Dengar, sekat-sekat. Okay, jangan sampai yang 3 je. Dengar. Dan FTK boleh sampai 3. Okay. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3. Okay, dy over dt. Tak kisahlah variable dia independent variable dia t ke x ke, tak kisahlah. So kalau case ini dia punya independent variable is t. Okay. So atas nampak macam mana kita nak buat ni? Y square. Lepas tu ada t, ada y square, macam mana? Jadi kita boleh kan jadi macam ni. Macam mana nak buat? Macam mana? Factorize. Okay, kita asingkan. Asingkan y square. Asingkanlah. Okay, buat sekarang ni. Buat dulu. Sambil-sambil tu saya buat juga. Okay, buat soalan untuk example 3. Sebab kat sini tak ada jalan kerja. Buat example 3 ni. Sekarang. Okay, buat example 3 ni Okay, dah dapat dah? Saya tak tahulah saya punya pen tu tak boleh guna. Okay. Okay, kita keluarkan dahulu y kuasa 2 dalam kurungan
darabkan 1. T. Tambah T. darabkan T. Betul tak? Betul. Okey. Okey, bawah ni ada apa yang sama? T square kan? Okay. So T kuasa 2 dalam kurungan apa? Darab tambah dengan T 1. square. Y. Y. Plus? Tambah 1. 1. Yes, good. 1. Okey, so macam ni adalah, barulah dapat yang atas tu function of Y darab dengan function of T. Ya. Dia barulah kita dapat function of Y. Function of Y, Fy, function of T, GT lah. Okay. GT. Bawah function of T. Kan? Lepas tu function of Y. Barulah dapat macam ni. Jadi you need to use your creativity to separate them. Boleh? So, macam mana seterusnya? Step 1. Bila kita dah separate, step 1 is separate lah. In the left hand side is the group of Y. Okay, macam mana nak buat group of Y? So, ini Y plus 1 darab. Bahagi dengan Y kuasa 2. Boleh? Okay. In the right hand side is the group of T. The group of T apa? Stay lah 1 plus T ni sebab dia berada pada kumpulan yang betul. In the right group. Okay. T square ni pun stay juga sebab berada pada kumpulan yang betul. Okay. Boleh? Semua? Boleh tak? Boleh, Doktor. Okay. Good. Bila dapat kumpulan yang betul, step tu baru kita integrate. Di sinilah cabarannya. Di sinilah you punya kerja. Your work iaitu kena integrate the both side, call back what you learn before. Okay? Macam mana nak buat? Kalau sudah FTK, saya akan ajar step by step lah. Macam mana nak kamilkan setiap satunya. Walaupun diorang dah belajar dalam Maths 1, saya ajar balik. Sebab diorang tu bukan sudah matematik, sudah engineering. Tapi you all sudah matematik. Belajar daripada berapa banyak subjek matematik yang awak belajar dah sebelum ni. Di UTHM. Campur lagi di matrik, SCPM semua tu. Berapa banyak. Jadi saya tak payahlah ajar macam mana nak kamilkan ni. Okay. Macam mana nak buat? Macam mana? Kita kena separate kan? Y. Maksudnya 1 per Y lah. Okay, buat sekarang. 1 per Y. Tambah 1 per Y square. Sini 1 per T square. Tambah 1 per T.